Assalamualaikum, saya Hairul Vikul. Okey, kali ni saya nak sharekan cara nak selesaikan masalah. Okey, peti sejuk, atas sejuk, bawah tak sejuk. Cuma kali ni adalah untuk jenama apa? Jenama Toshiba. Okey, untuk jenama Toshiba. Okey, saya ulang sekali lagi. Masalah dia atas bahagian tempat freezer ni, tempat simpan air batu, simpan daging, ikan apa semua ni, dia cantik. Bermaksud dia boleh beku, dia boleh semua okey. Tapi dekat bahagian bawah ni, tempat simpan sayur, simpan barang chiller lah senang cakap, freezer okey, chiller dia tak sejuk. Apa masalah dia dan macam mana cara nak selesaikan masalah tu, dan saya akan kongsikan step by step dia, apa benda yang perlu anda cek sebelum anda buat keputusan untuk tukar. Sebab saya tak nak anda menukar barang yang salah, sebab bila anda buat kesilapan, anda meningkatkan kos repair dan hilanglah fokus untuk DIY, bermaksud hilanglah konsep untuk menjimatkan kos tu. Okey, sebelum saya nak sharekan ilmu ni, macam mana cara nak repair benda ni, macam mana cara nak selesai, apa kemungkinan barang yang rosak, saya nak sharekan dua perkara ni terlebih dahulu. Okey, yang pertama saya nak sharekan, mungkin anda menghadapi masalah yang berbeza. Anda menghadapi masalah mesin basuh, mungkin anda menghadapi masalah peti sejuk langsung tak sejuk ke apa. Tak kisahlah apa masalah yang melibatkan peti sejuk dan mesin basuh. Okey, apa info yang saya nak kongsikan? Saya dah sharekan lebih 350 video tutorial, okey, secara DIY untuk repair peti sejuk dan mesin basuh. Di mana? Di YouTube channel saya, iaitu Hairul Vikul. So anda boleh pergi ke channel, anda boleh pergi ke YouTube, tulis Hairul Vikul, masuk ke saya punya channel, tekan subscribe. Okey, lepas tu anda boleh tengok semua video tu semua secara percuma. Itu yang pertama. Yang kedua, bila anda dah tengok video tu, tanda sokongan kalau anda nak saya terus kekal dalam YouTube untuk macam mana cara anda boleh bantu saya, senang je. Dapatkan alat ganti dengan kita, sebab kita, jaminan kita adalah alat ganti yang kita postkan ataupun yang kita berikan adalah premium quality. Okey, apa premium quality? Sekejap lagi saya akan sharekan dengan anda alat-alat ganti premium quality. Okey, jom kita straight to point untuk selesaikan masalah ni. So, mungkin ada orang baru masuk. Tadi saya starting, saya terus cakap masalah. Mungkin ada orang baru masuk, dia tak tahu apa cerita yang saya nak ceritakan ni. Saya ulang sekali lagi. Jika anda menghadapi masalah peti ais, bahagian freezer, bahagian atas sejuk, bahagian bawah tak sejuk, ini video tutorial untuk anda. Anda follow 100% video ni, macam mana cara nak selesaikan masalah tu. Okey, kali ni kita buat untuk jenama Toshiba. Model dia kat sini ada tulis model. Nampak tak model dia? Okey, GRMG46SDE. Okey. So, apa barang yang perlu ditukar? Jangan cerita dulu apa barang yang perlu ditukar. Kita cek dahulu apa barang yang kita suspek rosak. Okey. First kali, untuk pengetahuan anda semua, okey, peti sejuk dua pintu ni, dia ada satu cooling coil sahaja di bahagian atas. So, macam mana bawah boleh sejuk? Selalunya bawah disejukkan melalui fan motor. So, bila bawah jadi tak sejuk, apa point yang saya nak share kat dengan anda? Apa? Semua tahu apa? Anda cek dahulu fan motor dia dulu. Itu point yang pertama. Belum lagi cerita tukar barang. Okay, point pertama, cek dahulu fan motor. Fan motor ada dekat mana? Atas ke bawah? Selalunya fan motor ada dekat atas. Biarkan unit ni, cara nak cek macam ni biarkan unit ni dihidupkan terlebih dahulu. Okey, lampu nampak hidup semua. Lepas tu, kita buka cover bahagian dalam ni. Okey, buka cover dalam ni, nampak tak? Untuk model ni, dia ada penutup ni. Kita congkel dulu penutup ni. Okey, congkel. Sini ada satu lagi, congkel. Kalau kuku panjang mungkin senanglah nak buka. Kalau kuku pendek agak susah sikit. Okey, ada 1, 2, 3. Kita buka dulu skru ni. Alright, kita buka dulu skru ni. Dalam ada skru, nampak? Okay, kita buka dulu skru ni. Boleh bang? Dalam ada orang. Boleh bantu nanti. Panggil pomen kat dalam. Okey. Buka dalam ni ada skru. Okey. Ini apa yang saya sedang lakukan adalah saya nak sharekan video macam mana nak selesaikan masalah peti ais atas sejuk, bawah tak sejuk. Saya percaya ramai sangat orang menghadapi masalah ni. Okey. Masalah atas sejuk, bawah tak sejuk. Okey, kita buka dulu Kita buka dulu. Anda kena fokus satu persatu. Sebab saya nak share video ni, saya nak tunjukkan step by step dia.
kemungkinan tu. Sebab kalau anda tersalah tukar barang, masalah anda tak selesai, kos anda meningkat. Itu yang saya tak nak. Okay? So, buka dulu cover ni. Tarik. Keluar barang ni. Tarik keluar dulu barang ni. Cover ni keluar dulu. Terabur semua skru. Okay. Aduh. Okay. Nampak tak dalam ni? Kat sana. Okay. Nampak tak dalam ni ada kipas? Nampak tak? Saya tahan kipas ni. Nampak tak ada kipas? Ada kipas kan? So, anda nampak ada kipas ni. So, apa fungsi kipas ni? Okay. So, apa yang saya boleh dapat cadangkan, apa yang saya boleh syorkan untuk masalah atas sejuk, bawah tak sejuk. First kali anda cek motor kipas dia. Kalau motor kipas tak hidup, automatically bawah tak sejuk tau. Okay, kenapa saya cakap automatically bawah tak sejuk? Kipas ni fungsi dia, okay, fungsi dia, dia akan sedut. Saya cerita dulu satu persatu. Okay. Belah bawah belakang ni dia ada cooling coil. Ada cooling coil Ada cooling coil. Bermaksud kipas ni dia akan sedut udara sejuk daripada cooling coil. Dia akan turun pergi ke bawah sini. Nampak tak? Nampak tak? Dia akan turun masuk ke bawah sini. So, lubang tu dia akan pergi ke mana? Lubang tu dia akan turun ke bawah sini. Okay, saya tunjukkan satu persatu. Dia akan turun ke bawah sini. Dia akan turun ke semua lubang-lubang ni. Okay, so logik atau tidak, boleh tak bagi saya komen sikit. Hari ni saya nak lebih sikit tentang engagement. Okay, logik atau tidak, kalau kipas ni tak berpusing, bawah jadi tak sejuk. Confirm logik, betul tak? So, siapa setuju dengan ni, bagi saya thumbs up dan komen. Betul, logik sangat. Tulis, logik. Okay, tulis, logik. Kalau kipas tak hidup, bawah jadi tak sejuk. Itu perkara pertama yang anda kena cek. Tapi, sebelum anda nak cek, saya nak beri anda sedikit info. Takut anda tersalah faham. Okay, kipas ni, ada setengah model. Okay, ada setengah model. Kipas ni, dia hidup je terus. Bermaksud, bila kita buka pintu pun, kipas tu terus hidup. Tapi, kalau anda menggunakan jenama lain, anda nak cek kipas dia, anda kena alert dengan satu perkara. Kadang-kadang, ada setengah model, kita buka je pintu, kipas tu padam. Selalunya dia ada switch pintu dekat tepi sini. Ataupun dekat sini. Ataupun dia macam ni. Kan? So, apa tips yang saya nak sharekan dengan anda? Bila anda nak testing fan motor ni, kalau ada switch pintu, anda tekan dulu switch pintu. Sebab ada setengah model, okay, kalau pintu dia terbuka, kipas dia akan berhenti. Fungsi teknologi itu adalah dia tak nak bila pintu buka, sejuk tu keluar, nanti kompresor kerja berat, kompresor kerja banyak kan. So dia buatlah cara yang macam tu. So jadinya kalau anda nak testing kipas, pastikan kalau ada switch pintu, tekan dahulu switch pintu tu. Okey, itu tips dia. Alright. So kalau kipas dah berjalan, anda tengok kipas berpusing, tapi masalah anda masih lagi sama, bawah tak sejuk. Apa perkara yang anda kena cek dulu? Saya belum cerita apa barang kena tukar. Okay? Ada barang kena tukar. Tapi saya nak ceritakan dulu, jangan tersalah tukar. Sebab saya nak jimatkan duit anda. Saya tak nak anda membazir, menukar barang yang salah. Poin pertama, cek motor kipas. Siapa yang rajin, bantu kawan-kawan yang lain, share dan tulis. Poin pertama, cek motor kipas. Boleh tak tulis, cek motor kipas dekat bahagian ruang komen. Okay. Yang kedua, anda kena cek damper thermostat. Apa itu damper thermostat? Kita pergi kat bahagian bawah pula. Kita tutup bahagian atas. Okay. Sini ada thermostat. Pelaras suhu 1, 2, 3. Betul tak? 1, 2, 3, 4, 5 ni. Okay. 1, 2, 3, 4, 5 ni. Dalam ni kita buka. Okay. Kita buka dulu ni. Kita buka dulu. Sini pun ada. Okay. Allahuakbar. Okay. Dia ada tape dia ni. Kita buka. Ada skru dia. Kita buka juga dalam ni. Okay, sebab boleh dikatakan bukan hampir 100%, bukan hampir 100%, tapi hampir 80% ataupun 75% untuk peti ais yang ada dekat pasaran Malaysia ni. Okay, dia ada thermostat dekat bahagian bawah, ada damper dia. Kadang-kadang masalah bawah jadi tak sejuk, kadang-kadang anda tak perlu tukar barang pun. Kadang-kadang masalahnya dampernya jam je. Okay, so buka tu dulu, keluarkan cover ni. Okay, nampak tak ni? Thermostat ni, pelaras suhu ni. Sini ruang udara ni. Okay, ruang udara ni. Dia akan keluar dekat sini tau. Ini, okay, ruang ni, okay, ruang ni adalah datangnya daripada sini. Sini.
Boleh nampak tak? So, bermaksud kipas angin ni dia akan sedut udara sejuk dekat cooling coil, akan turun dekat lubang ni, dia akan hantar sampai dekat sini. Okey, so bayangkan kalau thermostat damper ni dalam dia ni, okay, tertutup. Dia macam mana rupa dia? Jom kita tunjuk kat sini sikit. Jom. Kita tunjukkan sikit. Macam mana rupa thermostat dia tu Macam mana rupa dia? Dia macam ni rupa dia. Alright. Okay. Dia macam ni rupa dia. Benda ni sangat jarang rosak, tapi ada kemungkinan lah dia boleh rosak. Betul tak? Okay, ini barang yang kat dalam tadi tu. Tunjukkan ni. Okay. Udara masuk sini. Okay, dia masuk sini, dia akan keluar sini. So kalau benda ni tertutup, kan? Tertutup, macam mana udara tu nak keluar? So logik tak? Logik tak? Perkara kedua yang saya minta anda tolong cek, kalau peti sejuk anda atas sejuk, bawah tak sejuk, anda cek juga thermostat damper ni. Kadang-kadang thermostat damper ni tertutup. Bila tertutup, automatically udara sejuk daripada atas turun ke bawah tak boleh. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, okay, kebiasaannya. Ini baru kebiasaannya, okey? Selalunya kalau masalah atas sejuk, bawah tak sejuk, okey, anda akan dapati satu perkara tau. Bila anda buka benda ni, anda buka macam ni, anda akan nampak kat sini penuh air batu. Penuh frost. Ataupun anda buka kipas ni, belakang dia ni, ada nampak dekat cooling coil ni penuh air batu. Okey, penuh air batu. Okey, baru anda perlu tukar satu barang. Okey? Bukan satu barang, satu set barang ni. Apa barang yang perlu ditukar? InsyaAllah anda ikut saja video tutorial ni, anda boleh selesaikan masalah ni, dan insyaAllah anda boleh jimatkan sebanyak RM150. InsyaAllah. Okey, so sebelum saya nak tunjukkan apa 3 barang yang perlu anda tukar satu set tu, saya nak ceritakan dulu simptom dia. Simptom dia ni sangat-sangat penting untuk anda uji sebelum anda tukar, supaya anda tak melakukan kesilapan. Okey, simptom dia yang pertama, peti ais ni dia sejuk, letak air batu semua okey. Tapi selepas 3 hari ke 4 hari ataupun seminggu, anda mulai dapati peti ais anda makin kurang sejuk. Makin kurang sejuk. Bawah langsung tak sejuk. Lepas tu anda kena offkan peti ais tu 1 hari suntuk. Lepas off, on balik, peti ais tu sejuk balik macam biasa. Tapi selepas 3 hari dia jadi tak sejuk balik. Okey, confirm. Anda kena tukar 3 barang ni. Okey, apa 3 barang? Langkah pertama, tutup dahulu switch. Tutup dulu plug. Okay. 3 barang yang saya masukkan adalah barang ni. Barang yang pertama, okay. So kat sini, untuk memudahkan proses, saya kena buka dahulu. Okay. Buka dulu semua soket-soket dia. Wire-wire ni saya buka dulu. Okay. Saya buka dulu supaya ni. Kalau saya buka ni terlalu laju, okay, kalau saya buka ni terlalu laju, kenapa? Bukan sebab saya tak nak kongsikan ilmu ni. Jangan risau. Soket yang kita buka tu dia tak boleh berpindah ke tempat lain. Okay, jangan risau. Anda buka, anda nak cocok takkan boleh kalau anda tak jumpa dia punya kawan dia. Dia mesti jumpa kawan dia baru boleh cocok. Okey, dah buka. Fan motor dah uji, fan motor okey. Kalau fan motor tak okey, kat sini dia ada 2 helai wire, anda boleh masuk power supply live neutral untuk hidupkan dia punya motor dia. Sekejap. Alright. So, apa barang yang perlu anda tukar dekat bahagian dalam ni? Okey, first kali ini. Okay, kat tepi ni, okay, dekat tepi sini, dia ada satu bimental ataupun sensor lah. Okay, saya gunakan bahasa sensor untuk mudah faham. Okay, ini dalam ni ada satu sensor. Okay, sensor sini. Okay, ni ada tape ni, mungkin boleh buka dulu kalau susah. Okay, ni sensor ni, kita boleh tukar sensor ni. Sensor ni tukar. Okay, ini satu sensor tukar. Okay, ini satu barang. Okay, barang yang kedua dekat mana? Dekat bawah cooling coil ni. Ini nampak tak cooling coil? Nampak kan? Cooling coil. Bawah cooling coil ni. Okay, kalau anda boleh masukkan kamera. Boleh masukkan kamera tak? Okay, masukkan bawah ni. Bawah ni, kita akan nampak satu heater. Macam mana cara nak keluarkan heater tu? Yang zoom out balik. Macam ni cara dia. Angkat cooling coil ni dulu. Keluar sedikit. Berhati-hati takut patah. Berhati-hati. Naikkan sikit macam ni. So kalau anda takut patah, anda pegang kat sini. Okay. Lepas tu kita sendalkan dia. Ada tak? Saya ambil screwdriver lah. Okay. Saya ambil screwdriver. Kita nak tunjukkan dekat mana kedudukan heater dia tu. Okay kan? Boleh masuk. Kita nak tunjukkan kat mana kedudukan heater dia. Nampak tak ni ada satu plate besi ni.
plate besi ni kan, nampak tak? Okey. So dia ada lock kat sini. Betul, ada lock kat situ kan? Okey, kita keluarkan ni. Keluarkan lock dia ke tepi ni kan. Satu. Nampak dia keluar sini. So sebelah sini masukkan juga kamera. Tarik lock dia ni keluar macam tu. Okey, tapi wire dia ni tak cukup panjang. Betul tak? Wire dia sangat-sangat pendek macam ni. So kita tarik keluarkan sikit macam tu wire dia. Belah sini pun sama, kita tarik sikit. Okey. So ini barang yang kedua. Ini barang yang kedua. Ni barang yang pertama. Ini barang yang kedua. Okey. Barang pertama ni yang saya sebutkan ni adalah sensor dia, bimetal dia. Ini dia punya heater dia. Fungsi heater ni apa tau? Fungsi heater ni untuk cairkan air batu dekat dalam cooling coil tu. So bermaksud kalau masalah anda atas sejuk bawah tak sejuk, dan macam yang saya cerita tadi tu air batu penuh disebabkan heater dia tak memanas. Okey, barang yang ketiga apa dia? Barang yang ketiga nanti dulu. Kita tukar dulu barang ni. Macam mana cara nak tukar? Jom ikut saya. Okey, first kali kita potong dahulu sensor ni. Jom. Okey, tengok dulu. Saya tak persediaan apa langsung. Panah tak bawa, cutter tak bawa, blade tape pun tak bawa. Tapi saya tunjukkan dengan anda apa barang-barang yang diperlukan. Okey, dan tolong ambil cutter belakang. Cutter kuning. Okey, blade tape. Surat hitam. Tu dekat screwdriver tu. Boleh. Alright. Tak banyak modal yang anda perlu buat. Cutter satu, screwdriver bunga satu, blade tape satu. Dah cukup dah. Okey. So, ini dia punya sensor dia. Potong je wire, terbalik pun tak apa. Ini dia punya sensor. Okey, ini dia punya heater. Okey, boleh nampak Sempit sikit ruang. Saya potong je. Satu. Sebelah sini saya potong je. Dua. Okey. Dua barang ni kita tukar dahulu. So, jom. Saya nak tunjukkan dengan anda premium quality dengan yang tak ada quality. Jom. Okey, jom. Sekejap je. Okey, kita duduk kat sini lah. Jom. Saya letak dulu barang ni kat sini. Jom, Angai ikut saya dulu. Okey, kebiasaannya untuk heater glass, kita akan cadangkan menggunakan premium quality. Okey, macam sekarang ni. Tapi dekat pasaran, saya cerita dengan anda lah nampak tak saya pegang dua barang ni. Lepas tu saya ambil satu heater. Saya ambil satu sensor. Okay, ini sensor. Okey, saya ambil satu sensor. Ini satu sensor. Sebab apa tau? Saya kesian tau. Saya sangat-sangat kesian. Kesian dari segi macam mana? Okay, kesian dari segi bila orang buat keputusan nak jimatkan kos. Okey, nak DIY memang nak DIY pula. Nak murah ataupun nak jimatkan kos repair, tak ada pilihan lain. Anda memang kena DIY, betul tak? Tapi masalah yang saya cakap saya kesian tu, okey. Kesian ke apa wallahu alam lah. Diorang nak buat, nak jimatkan kos, tapi diorang tersalah beli barang. Mungkin diorang tak tahu kan, yang dekat pasaran okey, alat ganti ni dia macam jam tangan. Macam jam tangan. Ada yang original, ada yang grade 1, ada yang grade yang tak ada grade pun ada. So orang fikir asalkan G-Shock okey lah kan. Tak bang, ada grade. Okay, ada grade. Ori harga dia lain, grade 1 harga dia lain, kopi ori harga dia lain. So heater glass ni pun sama. Okay, ini original. Original anda akan dapat macam ni. Dia punya hook dia ni, okay, macam ni. Okay, dia punya hook dia macam ni. Dia ada lekuk-lekuk, semua ni original. Tapi original ni harga dia kasar. Okay, harga dia kasar. Okay, jom kita buat dekat dalam sana lah. Dekat peti ais je kita buat. Kita bawa semua dulu barang-barang ni. Kita bawa dulu semua barang-barang ni, kita buat dekat sini. Tenang sikit, terang sikit. Okay, kalau original, dia datang macam ni. Okay, dia berlekuk-lekuk macam ni. Senang cakap, macam mana anda buka macam tu lah rupa paras dia. Itu original. Tapi harga dia kasar. Satu batang heater glass ni saja, harga dia mencecah sehingga RM120. Tak lari. RM120 tak lari. So jadinya, kalau anda nak tukar original, takut tak berbaloi. So, apa yang perlu yang anda tahu adalah asas dia. Macam mana nak kenal grade 1 dengan grade 2. Okay, so itu cerita nanti kejap lagi. Okay, cerita dia, anda nak tukar heater glass, tip dia, anda kena ukur dulu. Berapa inci ni? Okay, 14 inci lah lebih kurang. 14 inci. So dekat pasaran heater glass ni dia ada berapa inci? 14 inci ada 10, 12, 13, 14. Jangan main bubuh je. Maksudnya jangan main tukar je lah. Okay, takut nanti heater tak cukup panjang. So jadinya dia tak cukup panas. Okay, so langkah pertama, tukar dia punya heater dulu. Ketatnya. Okay, ketat betul. Okay, saya buka dulu heater dia. Okay, ini heater yang saya jual. Ini heater yang saya jual. Okay, sebab apa? Bila saya buat repair ni,
saya sharekan video-video macam ni. Okay, ramai orang, saya tak paksa orang beli dengan saya. Okay, saya tak paksa orang beli dengan saya. Tapi bila saya lihat, okay, saya sharekan ilmu ni, mereka tak beli dengan saya, mereka beli dengan orang lain. Bila mereka pasang, masalah diorang tak selesai. Saya kesian dekat situ lah. Okay, kesian dekat situ lah. Diorang dah beli satu harga, pasang-pasang tak jadi. Tanya dengan kita, kita cakap, oh barang yang kau beli tak ada kualiti. So, saya terpaksa cerita benda ni. Sebenarnya saya malah nak cerita, nak tunjukkan, nanti tak syok, tak seronok lah. Bila pesaing-pesaing saya yang menjual barang yang sama, kita cakap, oh barang ni tak boleh pakai. Nanti kamu beli tak happy apa semua kan, customer tak happy. Tapi saya terpaksa cerita. Okay, saya akan tunjukkan satu persatu. Untuk hari ni saya tunjukkan satu persatu. Okay, first kali, ini adalah yang saya tak cadangkan. Anda boleh dapat heater glass ni dengan harga serendah RM10 sehingga dalam belas-belas ringgit macam tu untuk heater glass ni. Okey, yang kita cadangkan yang ini. Inci dia sama 14 inci, sama 14 inci. Saya tak nak tunjuk packaging lah. Saya tak nak tunjuk packaging. Nanti orang tengok, nanti orang kenal kan. So, saya tunjuk dekat sini je. Okey. Sama, nampak sama betul. Yang ni original. Original ni memanglah nampak beza dia. Okey. So, yang kita jual adalah yang ini. Premium quality sebab saya tapis. Sebab saya buat repair. Takkanlah saya nak jual barang yang teruk sangat. Nanti kan orang repair dengan saya pakai 2 bulan rosak, orang marah. Okey. Saya dapat tunjukkan dekat sini. Okey. Saya pakai kaliper. Mana saya punya bateri kaliper? Tanggal. Allah. Oh, ada kat sini. Baik. Okey, saya pasang kaliper. Saya nak tunjukkan satu benda yang mungkin anda nampak. Okey, yang mungkin anda boleh nampak dan saya dapat membantu memberikan sedikit info. Okey, tujuan dia saya nak berikan anda sedikit info supaya anda tak melakukan kesilapan menukar barang yang salah. Okey, ataupun menukar barang yang tak ada kualiti. Tapi kalau anda tak nak ambil risiko, terus WhatsApp tim kita. Okey, terus WhatsApp tim kita tu. Okey. First kali anda boleh tengok dekat dia punya wire sini. Dekat wire je dulu kita cerita dekat wire je. Yang putih ni, okey, ini adalah yang ada kualiti lah yang kita tukar selalu. Okey, kita tengok kat sini ya. Okey. 2.42. Sini 2.24. So bermaksud yang sini wire dia lebih halus. Okey, yang murah sikit ni harga dia, wire dia lebih halus. Barang dia, kualiti dia agak lebih tak berapa bagus sangat lah, senang cakap. Okey, tapi kalau technician dia suka ambil yang murah sebab dia punya margin keuntungan dia akan jadi lebih tinggi. Tapi kalau anda dah nak jimat, anda nak buat anda punya sendiri, kenapa anda nak pilih heater yang murah? Jangan pilih heater yang murah, ambil heater yang agak mahal sikit. Beza dalam RM10 ke RM15 je bang. Okey, beza RM10 ke RM15 je. Beza premium quality punya ni. Okey, tapi tak ramai orang nak share benda ni. Okey, so saya tak nak cerita lagi. Saya nak tunjukkan macam mana cara nak pasang dia ni. Ini original, dia dah bertakuk-takuk. Yang ini dia premium ni, dia bulatan bulat. Macam mana nak pasang? Okey, kalau kita pasang ni dia punya bracket dia, jangan buang Bracket dia jangan buang, pasang balik bracket dia kat sini. Tapi bila anda pasang bracket ni balik, anda akan dapati satu masalah. Masalah dia apa tahu? Masalah dia longgar. Masalah dia longgar. Kalau anda pakai yang low lagi, dia lagi longgar. Okey, kalau longgar, cara dia ambil black tape. Okey, ambil black tape. Okey, so saya harap saya dapat kongsikan ilmu ni dengan anda semua supaya anda semua dapat manfaat dia. Okey, so siapa nak dapatkan barang ni, nak dapatkan alat ganti ni semua, tanda sokongan, senang je. Anda boleh dapatkan di www.hairoviku.com, iaitu laman web saya, ataupun saya ada sediakan link WhatsApp dekat bahagian atas tu, dekat bahagian description tu. Anda boleh selak dekat situ, anda boleh dapatkan link WhatsApp, anda boleh WhatsApp tim kita. Okey, masalah apa yang saya tengah selesaikan ni adalah masalah untuk peti sejuk, atas sejuk, bawah tak sejuk. So, jalan penyelesaian dia tukar barang yang saya cadangkan. Okey, so buat macam ni, nampak tak? Kita tapekan sikit kiri kanan supaya dia tak bergoyang. Lepas tu, cover ni pasang balik. Cover ni pasang balik. Cover ni jangan dibuang. Sebab ramai saya tengok, okay, malas nak tengok saya punya video, malas nak dengar saya membebel kan. So malas nak dengar saya cakap. So dia buang cover ni. Okay, lepas tu peti air dia jadi masalah kan. Bila saya suruh ambil gambar, tunjuk balik, tengok cover ni tak ada. Sebab cover ni fungsi dia ada dua. Fungsi pertama dia nak protect. Dia kan duduk bawah macam ni. Dia kan duduk macam ni kan. Dia duduk macam ni. So fungsi pertama, bila heater ni panas, air batu dekat atas ni dia akan cair. So dia nak protect
air tu jatuh terus atas pada heater. Kalau jatuh terus pada heater ni panas, heater tu boleh berpotensi untuk pecah. Sebab itulah dia pasang satu cover ni. Yang kedua, dia pasang cover ni adalah bila heater ni panas, aluminium plate ni akan panas juga. So panas tu akan sekata. So cooling coil ni akan dispose dengan sekata. Itulah fungsi dia. So jangan buang dan pastikan jangan dia bergerak-gerak. Okey, kita pasang heater dulu. Macam mana cara nak pasang heater? Okey, masuk balik. Angah kena bantu saya pegang cooling coil. Tengok kena pegang cooling coil macam ni, tahan. Kamera masuk dalam kan? Boleh. Tengok sini, telinga sini. Dalam tu ada hook dia, kita masukkan. Nampak tak? Saya harap nampak lah kot. Harap nampak lah kot. Okey. Okey, macam tu je. Nampak? Dah masuk situ satu, masuk situ satu. Kalau goyang tape kan, okey kan? Keluarkan. Okey, wire dia dekat sini. Nampak tak? Wire dia dekat sini satu, wire dia dekat sini satu. So, saya cadangkan. Ini saya punya skill. Ini saya punya cara. Kalau anda ada cara yang terbaik, anda ikut cara anda. Okey, kalau tanya saya macam mana nak buat, masukkan cooling coil ni dulu. Okay, masukkan, berhati-hati takut patah benda ni. Okey, lipat kat sini sikit. Masukkan cooling coil ni dulu. Wire jangan sambung dulu. Wire jangan sambung dulu bang. Okey, wire jangan sambung dulu. Wire biar kat tepi ni saja. Okey, masukkan cooling coil ni dulu. Okey, engkopkan sikit. Kasih dia sama rata macam asal. Macam ni. Tapekan dia dulu. Ini cangkuk dia terlepas. Masukkan dulu cangkuk dia. Okey, cooling coil dah masuk. Baru kita nampak wire kat sini. So, barulah kita fitting wire kat sini. Nampak tak? Barulah kita fitting wire dekat sini. Buka satu wire. Okey, heater ni saya cadangkan jangan potong wire terlalu pendek. Sini panjang sikit. Nampak tak? Kualiti dia agak bagus. Okey, so kita sambung dekat sini. So kita pakai black tape pun dah memadai. Kalau anda extra rajin, mungkin anda boleh ambil solder ke, solderkan dia pun dah okey dah. Okey, tapi saya pakai black tape pun dah memadai dah. InsyaAllah dah beratus, mungkin dah beribu kot peti ais saya repair. Okey, ini je teknik dia. Tak payahlah orang cakap nak kata pakai konektor lah. Itu bukan saya cakap konektor tu semua tak bagus. Bagus. Okey, tak ada masalah. Boleh nak pakai konektor ke, kamu nak pakai apa ke, janji wire tu bercantum, wire tu tak terputus. Dah. So, apa nak buat dengan wire lebihan ni? Apa nak buat dengan wire lebihan ni? Kita masukkan balik. Simpan dia dekat tepi. Okey, simpan dia dekat tepi dah. Settle dah. Bahagian sini dah settle. So, bahagian sini kita sambungkan pula dah sini. Nampak tak? Ini dia punya wire sensor. Jangan dulu. Kita nak buat wire heater sebelah sini pula. Macam mana cara dia? Sama je proses dia. Sambung kiri kanan. Ini bahagian heater ini bahagian heater. Okey, masalah ni yang tengah kita buat ni, kita nak selesaikan masalah peti ais atas sejuk, bawah tak sejuk. Okey. Masalah ni kita nak selesaikan untuk peti ais atas sejuk, bawah tak sejuk. Okey, dah nak siap dah. Kita pasang dia punya heater dia. Okey, ada satu lagi point apa barang yang perlu anda tukar. Jangan keluar lagi live. Kalau anda keluar live, anda terlepas peluang ni untuk tahu. InsyaAllah anda tukar-tukar, masalah anda tak selesai. Apa barang lagi nak kena tukar? Okey, bahagian sini dah selesai dah. Sini dia punya sensor dia. Okey, ini sensor. Ini sensor satu. Ini sensor yang kita jual. Okey, nampak sama sensor dia. Okey, tapi dia ada perbezaan tempat yang saya bulatkan ni. Nampak tak? Mungkin kalau anda beli dekat online, mungkin kalau anda pergi dekat Shopee, mungkin anda pergi dekat Lazada. Okey, so anda akan cari harga yang paling murah. Saya percaya, saya sendiri pun kadang-kadang beli barang-barang dekat Shopee. Saya akan pilih mana supplier yang paling murah, lepas tu saya beli. Rupanya kita tak tahu yang kualiti barang ni berbeza-beza. Kadang-kadang dia ambil gambar sama, tapi kualiti yang dihantar tu tak sama. So, jangan ambil resiko menukar barang yang tak sepatutnya anda tukar. So, kat pasaran ada grade. So, sama juga. Tengok kat sini Saya try lah. Okay. Yang ini mungkin anda boleh nampak dengan ketara ada wire panjang, wire pendek. Tapi wire panjang pendek ni bukan dia punya penentu dia. Sebab yang pendek pun ada yang kualiti okey, yang panjang pun ada yang kualiti okey. Tapi yang boleh nampak ketara bila kita potong wire ni, nak sambung ni kita kena potong wire ni. Kita potong wire ni. Okey, kita kena kupas wire ni. Okey, kita kena kupas wire ni. Okey, kita boleh tengok kat sini. Ini dia pure copper, wire dia sangat-sangat kasar.
Okay, pure copper. Wire dia sangat-sangat kasar. Tapi yang ini, dia saya potong. Okay, kita potong. Okay, wire dia, okay, lebih halus. Mungkin dalam kamera tak berapa nak jelas sangat, tapi kita boleh nampak perbezaan dia dekat situ kalau anda secara live. Boleh nampak dekat situ perbezaan dia. Itu yang paling ketara. Tapi masalah dia takkanlah anda sebelum beli anda nak pergi potong. Betul tak? Maunya kena pelangkong pergi kedai orang. Aku nak tengok dulu sensor kau kualiti yang macam mana. Ambil potong, ambil wire, potong dulu. Tengok kupas dulu. Tak silap air lebih kena pelangkong dengan orang. So tak payah pergi ambil risiko, tak payah pening-pening kepala. Okay, ada WhatsApp team kita. Kita beri jaminan semua barang-barang alat ganti ni kita berikan yang premium quality. InsyaAllah quality yang sangat-sangat terjamin. Sebab apa saya boleh berani bagi ni premium quality punya part? Anda fikir sendiri Kejap lagi saya akan tunjukkan dengan anda. Okey, sebelum saya cerita ni, sambung wire ni saya galakkan kalau anda ada solder, anda solder lebih baik. Okey, kalau anda nak gunakan konektor pun anda gunakan konektor pun boleh juga. Kalau tak ada bajet, tape macam ni pun dah memadai. Tetapi sambung wire ni jangan risau. Okay, dia tak ada apa orang cakap negatif positif. Terbalik pun tak apa. Terbalik pun tak apa, pasang je macam tu. Okay, so kita tapekan wire ni. Tebal-tebal sikit tape Tebal-tebal sedikit dia punya tape. Okay, terbalik pun tak apa, jangan risau. Okay, tak salah pun. Dia tak ada negatif, tak ada positif. Kita dah nak siap dah bahagian atas ni. Lepas tu kita nak sambungkan satu lagi barang. Apa yang perlu anda tukar? Satu lagi barang yang perlu anda tukar. Okay, untuk selesaikan masalah peti ais atas sejuk, bawah tak sejuk, anda kena check satu lagi barang. Okay, so sensor ni saya dah tapekan dah. Settle lah senang cakap. Sensor ni dah settle. Tapi saya nak beri ada satu lagi tip macam mana nak pasang sensor ni. Jangan salah pasang juga. Nampak tak sensor ni dia ada dua permukaan? Satu, dua. Sini hitam, sini putih. Okey, kalau yang original pun sama. Sini warna hijau, sini putih, chrome. Okey, yang putih ni cara dia pasang, anda kena pasang macam ni. Macam ni. Masukkan kat sini. Kalau ada cover dia, kalau tak ada cover dia, selalunya dia akan lekat je dekat cooling coil. Kalau ada cover dia, pakai balik cover dia. Letak macam ni. Okey, pastikan yang putih ni mesti lekat dekat botol ni. Mesti lekat macam ni. Letak, sangkutkan dia macam ni. Nampak tak? Lepas tu anda pusing lah. Macam tu. Okay, pastikan yang ini dia rapat dekat sini. Macam ni tak cantik ni. Okay, nanti kita akan adjust balik. So wire ni kita lekatkan balik kat sini. Kalau tape ni dah tak lekat, anda ambil lah tape yang baru, kasih dia lekat supaya dia kemas macam tu. Okay, so yang ini saya kemaskan kemudian. Tapi proses dekat bahagian atas dah selesai. Anda pasang balik sahaja cover. Ni. Tapi sebelum tu, okay, barang ni anda tak perlu tukar. Barang ni tak perlu tukar kalau tak rosak. Apa dia? Sini. Dia ada satu thermofuse. Nama dia ni thermofuse. Nampak tak ni ada satu thermofuse? Okay. Thermofuse ni dia macam fuse. Anda boleh cek menggunakan multimeter. Kalau ada keterusan, okey. Tak ada keterusan, tukar. Semua orang nak kongsikan. Okey, satu lagi barang yang anda kena tukar. Saya cadangkan tukar terus ketiga-tiga. Technician, okay, dulu-dululah macam saya dulu, saya tak suka tukar tiga-tiga. Saya akan tukar satu barang. Lepas tu kerja saya suka repeat. Ataupun 4 bulan, 5 bulan sekali, datang lagi rumah customer tu, tukar lagi satu barang. Kan, technician suka macam tu sebab dia dapat charge double dia punya kos upah kerja dia. Dah habis warranty, barang lain rosak. Tapi anda nak jimatkan kos, betul tak? Tukar je terus satu kali. Dalam kotak putih ni ada satu timer. Okay, macam mana nak buka dia? Anda boleh nampak tak kat sini ada skru? Okay, skru dia ni special sikit, Allen key. Allen key bintang. So, kita kena cari Allen key dulu. Saya tak sayang Allen key. Okay, anda boleh cari dekat Mr. DIY pun ada. Okay, dekat Mr. DIY pun ada, dekat hardware pun ada. Cari je Allen key macam ni. Okay, saya ambil terus multimeter. So terpaksalah bergerak-gerak sikit kan. Sambil-sambil tu tengok-tengok kedai kita. Kalau warga JB nak cari alat ganti, boleh datang terus ke kedai kita. Okay. Tapi kalau anda luar warga JB, nak cari alat ganti, nak support kita, kita boleh buat secara online. Kita boleh postkan kepada anda. Okay, so kita nak pekat ni. Tengok Allen key ni, dia ada lubang-lubang macam ni. So kita cari dulu mana dia punya match ni kot.
Okey, tak ngam. Sini. Betul? Tadi Dia ketat sikit. Dia ketat sikit. Okey. Okey, betul ni. Buka dulu Dalam ni nanti kamu akan jumpa satu timer. Dalam ni ada satu timer. Okey, saya nak share dengan anda macam mana cara nak tukar dia punya timer dia ni. Okey, buka. Keluarkan macam ni. Kita akan nampak satu ni. Box macam ni. Betul? Tadi panggil ke Abang Kamal, ada customer. Pak, kita buka dulu box ni. Okey. Okey, tak payah buka habis-habis, nanti anda pening nak pasang. Tapi ni ada satu timer ni. Dia ada satu timer ni. So, cara dia kita tukar je. Jom, kita ambil dulu satu. Saya lupa. Minta maaf kalau saya asyik ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan Okey. Jom. Kita tukar dulu, ambil tu timer. Okay. So timer dekat pasaran banyak macam-macam rupa timer. Semua ada timer. Bukan semua timer boleh masuk dekat semua peti ais. Sebab timer ni dia ada kod masing-masing. Tapi nak sharekan lagi dengan anda. Tengok dekat sini. Ini semua timer yang tak boleh pakai. Ini timer, nampak tak? Nampak timer dia sama warna biru. Dua-dua sama biru. Tapi ada yang boleh pakai, ada yang tak boleh pakai. Ini adalah yang dekat pasaran, yang kualiti dia saya lenggak low punya kualiti. Harga sekitar dalam RM18, RM20, RM20 lebih ringgit apa semua tu. Ini barang dia. Okey, jangan tukar yang ni. 6 bulan out. Okey, 6 bulan out. Tak boleh pakai. So, beli timer macam ni. Pasangkan dekat sini. Jangan risau, cara nak pasang dia, tarik je. Dekat belakang ni, dia ada takuk dia ni, masuk balik je. Okey, lepas tu orang tanya saya, timer ni kena setting-setting ke? Sebenarnya timer ni tak perlu setting-setting pun. Tapi saya nak share juga, anda je pusing aja. Pusing ketek sampai dia bunyi ketek satu kali, sudah, selesai dah. Okey. Bagusnya pakai test pen lah, pusing kan macam tu. Okey, sampai bunyi ketek sekali, pusing lagi sekali, dah settle dah. So ini timer. Okey, masukkan balik. Settle dekat bahagian sini. Kita perkemaskan balik je dia punya wiring dia semua. Okay. So, kalau anda warga Johor Bahru, warga Johor Bahru, luar Johor Bahru pun boleh juga kalau nak support saya, okay. Nak cari perkhidmatan repair peti sejuk dan mesin basuh dengan cepat. Okay. Maksudnya, nak sangkut sini. Okay. Okay, pasang. Okay. Anda boleh datang terus ke kedai kita, hantar anda punya unit. InsyaAllah kita cuba selesaikan masalah tu jika ada alat ganti yang stock ready. Macam tu, okey. So, ini kita pasang balik. Ikat dekat bahagian belakang ni dah selesai. Okey, jom. Tadi saya janji dengan anda nak checkkan temu fuse ni macam mana. Okey, first kali tip dia, wire merah, wire putih. Betul tak? Wire merah, wire putih. Ni temu fuse ni. Wire merah, wire putih. So, kita cari dekat soket di sini. Wire merah, wire putih. Sini. Betul. Pakai multimeter. Setkan multimeter pada buzzer. Okey. Letakkan dekat sini merah dengan putih. 1, 2. Nampak tak? 0 ohm. Okey. Kalau dengar tadi, okey, dia ada bunyi. Kan? Dengar tadi dia ada bunyi. Bermaksud fuse tu tak putus. So, tak payah tukar, jangan tukar. Okey, tak payah tukar, jangan tukar. Okey, so masalah dah selesai dah. So maksudnya kalau anda menghadapi masalah atas sejuk, bawah tak sejuk, tukar 3 perkara yang saya sharekan tadi. Okey, yang pertama adalah dia punya sensor. Yang kedua, dia punya heater. Yang ketiga, dia punya timer. So tips dia kalau nak beli heater, buka dahulu, ambil gambar, ambil ukuran dia macam tu. Okey. So untuk elakkan anda menukar barang yang tak ada kualiti, dapatkan alat ganti tu dengan kami. Kami sedia membantu anda kalau anda membeli alat ganti dengan kita. Okey, itu adalah kelebihan dia. Okey, last info, siapa yang berminat nak belajar repair peti sejuk dan mesin basuh, anda boleh join kita punya kelas VIP kelas kita pada 14 dan 15 hari bulan 3 ni. Tempat sangat-sangat limited, tinggal 3 je lagi tempat kosong. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau anda nak cari perkhidmatan repair peti sejuk dan mesin basuh cepat, murah semua tu, warga Johor datang terus ke kedai, kita buat terus on the spot kalau ada stok, ada alat ganti. Dan yang ketiga, tanda sokongan atas video-video yang saya hasilkan, bantu saya share video ni supaya lebih ramai orang dapat lihat.
dan dapatkan alat ganti saya di www.hairoviko.com. Itu saja perkongsian untuk hari ini. InsyaAllah ada kesempatan, ada masa yang banyak, saya akan buat lagi pada sesi live yang akan datang. Saya Hairoviko. Assalamualaikum.